dipecahkan kepada 3 ataupun 4 bahagian. Nombor aktiviti, nombor aktiviti. Masa mula ni, masa mula. Masa mula ni ada 2 lah. Awal ataupun lewat. Lepas tu masa siap pun sama juga. Awal ataupun lewat. Kan? Ini kewujudan sebenar CPM. CPM ni wujud dah lama, tahun 1952. Dalam bentuk macam ni, diagram ni. Microsoft Project 85. Awal 85. Wujud lama dah. Kan? Cuba lihat. Anak panah putus-putus. Nampak ni? Dummy. Mewakili aktiviti semua. Hubungan aktiviti yang tidak melibatkan masa dan sumber. Juga memastikan tiada 2 aktiviti menggunakan nombor yang sama. Nombor tu mesti berbeza lah. Nampak A ni aktiviti, B, C. Ni laluan ni. Ni dia panggil laluan. Nanti dia akan detect lah macam mana kita nak identify laluan genting ataupun critical task. Cuba kita tengok penjelasannya. Contoh, aktiviti B dan C boleh dijalankan serentak apabila A siap. A dah siap, B dan C boleh jalan dah. Concurrent, nampak jalan concurrent. Tapi kena A siap dah. Tu dia panggil lead time. Macam mana pun kena tunggu bagi A siap. Kan? D boleh dijalankan apabila A dan B siap. E hanya boleh dijalankan apabila A, B dan C siap. Aktiviti dummy menunjukkan hubungan antara B dan E, manakala D boleh dijalankan tanpa menunggu C siap. Boleh faham tuan? Kalau boleh faham, say why lah. Yes. Boleh. Penyediaan rangkaian logik memerlukan kemahiran dan pengetahuan yang luas dalam aspek pelaksanaan projek pembinaan. Dia kena ada kemahiran dan pengetahuan yang luas dalam aspek pelaksanaan projek pembinaan, sama ada secara teoretikal dan praktikal di tapak pembinaan. Pengalaman kena ada. Kemahiran dan pengetahuan yang meliputi pengurusan projek. Sekarang ni pengurusan projek wajib menggunakan tools. Project management using tools. Sama ada Microsoft Project ataupun PC. Lain-lain tu saya tak tahu lah kan. Kalau Excel memang tak accurate lah. Excel ni orang tak guna lah. G1 pun sekarang pun dah guna Gantt. Gantt ni kira ni PC ataupun MP kan, Microsoft Project. 2. Teknologi binaan dan sumber-sumber peralatan, jentera, buruh dan bahan binaan. Pembinaan. Nampak tu? Kena tahu tu. Okey, saya contoh kat you all sikit dah. Perancangan pembinaan ni, pengurusan projek. Dia merangkumi 3 aspek utama. Masa, kos projek dan kualiti. 3 aspek utama ni lah kena main peranan. Kalau katalah kualiti you abaikan, double handling lah you. Double handling. Double handling time, double handling cost. 3 aspek utama ni mesti ditulang belakang. Maksud dia tu, dia punya main core dia tu
Kan? Di sebalik 3 aspek utama ni, di tengah-tengah tu adalah resource, sumber. Kalau sumber ada, tapi tiga-tiga ni tak ada, perancangan out juga. Kalau katakanlah tiga-tiga aspek utama ni ada, tapi resource tak ada, out. Tak accurate. Tak boleh nak drive sebuah projek tu. Ini peranan utama. Okey, penyediaan diagram meliputi beberapa peringkat proses. Tak. Okey. Penyediaan awal meliputi peringkat mengenal pasti 3 aspek penting, iaitu senarai aktiviti. Kena tahu, kena breakdown lah. Senarai aktiviti tu kan. Work breakdown structure, WBS tu. Jangka masa pelaksanaan. Jangka masa pelaksanaan tu, ni lah. Sekejap kita tengok. WBS. Work breakdown. Apa yang terkandung di dalam JKR Manual Hands-on. Tadi dia kata apa? Sedangkan aktiviti WBS. Ni work breakdown structure. Kena listkan macam ni. Work breakdown structure. Kan? Terpulang, kalau you nak list direct terus ke Microsoft Project pun boleh, atas kertas pun boleh, dekat Excel dulu pun boleh. Kan? Nak pergi nampak dulu dia punya overview dia tu kan. Rangka-rangka dia. Lepas tu kemudian dia kata apa? Jangka masa pelaksanaan. Jangka masa pelaksanaan yang tadi itulah, yang kita buka ADE tadi tu. Jangka masa pelaksanaan ditentukan dengan kaedah ni lah, ADE. Kemudian dia dan urutan aktiviti. Urutan aktiviti, link. Link. Urutan aktiviti. Urutan aktiviti. Ni. Urutan aktiviti, nampak tak ni? Activity sequencing is a process of linking all the activities in logical relationship based on constructions method, statement, drawing, resource planning, and other documents as stated in contract. To develop a work program in MP, there are 7 basic elements to be considered in activity sequencing process. Nanti kita akan belajar lah. Recessor, successor, link type, lead time, lag time, task constraint, label diagram. Okay, baik. So far dapat soalan tak? Kalau tak ada, say no. N. Ada apa soalan tak? Kalau ada, say why. Yes. Senarai aktiviti. Senaraikan semua aktiviti yang terlibat. Aktiviti utama dan pecahan aktiviti. Senarai, jumlah dan detail aktiviti berasaskan kepada keperluan, saiz dan kesulitan projek. Kesulitan projek ni maksudnya tu kena letak buffer lah. Kita tak tahu apa yang akan berlaku. Jangan kita letak ngam-ngam. Macam perjalanan 5 orang keluarga tadi itulah. Kan? Lebih baik keluar awal.
Jangan ngam-ngam keluar. Mesti ada punya halangan-halangan. Sama ada halangan kecil ataupun besar. Hujan pun halangan juga. Kita pasal slow down, tak boleh nak maintain 12, 15, kan 18. Main hujan slow, itu pun halangan juga. Yang tu pula adalah edge of guard. Halangan daripada Tuhan. Senarai boleh didapati daripada dokumen kontrak. Lukisan kerja dan spesifikasi kerja. Boleh ya? Semua boleh faham tak? Jangka masa pelaksanaan setiap aktiviti perlu ditentukan setepat mungkin. Boleh berasaskan saiz kumpulan pekerja, jumlah hasil kerja dan kualiti kerja setiap aktiviti. Disediakan dalam unit hari, minggu, bulan dan seterusnya. Boleh faham? Urutan aktiviti. Urutan aktiviti pula. Kaedah pelaksanaan projek. Aktiviti pertama, kedua dan seterusnya hingga siap projek termasuk aktiviti secara serentak. Kaedah ini boleh ditentukan dengan menyoal setiap aktiviti. Maksud itu kita kena persoalkan lah. Benda ni kenapa saya ini nak link apa semua. Ini cara kita kena coordinate. Kena ada coordination lah dengan team kita, supplier, manufacturing, betul dengan klien. Faham? Apakah aktiviti sebelum aktiviti ini? Apakah aktiviti selepas aktiviti ini? Mana tahu. Soal dia. Dan apakah aktiviti yang boleh dijalankan serentak? Kita kena soal dia. Benda-benda ni berdasarkan pengalaman lah. Berdasarkan pengalaman kita di tapak bina. Ya, betul tak? Pengalaman penting tuan. Tak ada pengalaman, susahlah kita nak rangkakan ni lah kan. Nak buat ni lah kan, nak buat schedule lah. Jadi kita jadi sukar. Jadi diagram dimulakan dari sebelah kiri ke kanan. Nampak? Setiap program ni mesti dimulakan dari kiri ke kanan. Iaitu dipanggil forwarded path scheduling. Forwarded path scheduling. Forwarded path scheduling. Path scheduling. Dalam Microsoft Project kena set lah. Forwarded path scheduling. Identify scheduling pattern. Nampak tak? Nampak tak? Ini semua ni setting dalam Microsoft Project ni. Yang apa ni manual yang saya play slide sekarang ni. Semua ni daripada JKR manuals. Microsoft Project offer two options of scheduling pattern as shown in figure below lah. JKR projects normally use forwarded scheduling. Constraint type as soon as possible. Yang ni lebih efektif program ni.
Faham? Forward it past as soon as possible. Plan from start date. Kalau katakanlah scheduling pattern tu adalah jenis alap, as late as possible. Jawab dah jahanam lah program. Dia adalah jenis backward pass scheduling. Dia akan jadi lambat lah. Lambat dan kritikal semua bagai. Bagai-bagai. InsyaAllah akan berlaku ni setting-setting. Nanti kita akan buat. Boleh tuan-tuan? Setakat ni ada persoalan tuan-tuan. Jangan lupa nanti kalau pukul 10 beritahu saya lah untuk rehat minum pagi ya. Boleh tuan-tuan? Bermula dengan bulatan dan anak panah pertama berturutan hingga siap projek. Maklumat perlu dimasukkan antaranya. Masa terawal. Masa mula terawal merupakan masa yang paling awal. Mulakan aktiviti selepas aktiviti sebelumnya siap. Masa siap awal merupakan masa yang paling awal menyiapkan aktiviti. Masa ini diletakkan dalam bulatan sebelah bawah dan kiri. Masa terlewat. Dia terang tadi tu. Masa mula terlewat merupakan masa yang paling lewat mulakan aktiviti. Selepas aktiviti sebelumnya siap. Masa siap terlewat merupakan masa yang paling lewat menyiapkan aktiviti. Masa ini diletakkan dalam bulatan sebelah bawah dan kanan. Laluan genting merupakan laluan yang menunjukkan aktiviti perlu dimulakan dan disiapkan apabila aktiviti sebelumnya siap. Faham? Semua aktiviti pada laluan tidak ada lebihan masa. Nampak? Yang ni adalah zero days slack. Dan sebarang kelewatan akan menyebabkan kelewatan penyiapan projek. Menyebabkan ni delay. Dia akan drag. Apungan, float adalah apa dia? Lebihan masa. Ni float ni maksud dia above 0 days. 1 ke 2 ke 3 ke 15 ke 50 ke 300 ke apa ke. Ini adalah apungan, float ataupun slack. Lebihan masa bagi pelaksanaan sesuatu aktiviti. Lebihan tidak mengganggu jangka masa siap aktiviti lain dan keseluruhan pelaksanaan projek. Jumlah masa apungan akan diletakkan sebelah masa pelaksanaan aktiviti, iaitu bawah anak panah. Rangkaian pada laluan genting tidak mempunyai apungan. Melengkapkan jadual. Sebuah jadual perlu dilengkapkan dengan senarai aktiviti, jangka masa, pelaksanaan dan urutan aktiviti. Ianya juga perlu dilengkapkan dengan masa mula terawal dan terakhir, masa siap terawal dan terakhir, serta masa apungan. Betul? Ni jadual ni dia tunjuk ni lah. Perancangan. Ni perancangan berapa hari. Yang ni diguna kaedah bukan teknik analogous estimate. Yang ni diguna expert judgment. Teknik nombor 3. Kan? Cuba kita tengok. Dia letak apa dia? Kerja-kerja apa? Pancang, korekan,
dapatkan bahan konkrit, dapatkan tulang keluli, potong dan lentur tulang, pasang tulang keluli, potong konkrit. Rutan kerja yang telah dirancang bermula dengan kerja penyediaan pancang dahululah, diikuti dengan mendapat konkrit dan besi secara serentak. Dan konkrit dengan besi kena secara serentak. Lepas tu korekan dijalankan selepas rancang siap. Yang ni dia cerita pasal dia cerita dari segi teori dah lah. Kan? Cuba kita lihat rajah 1 di bawah ni. Rajah 1 menunjukkan diagram lengkap rangkaian logik bagi kerja binaan asas tumpu. Terdapat 7 bulatan kecil yang mewakili 7 aktiviti. Bulatan kecil dibagikan kepada 3 bahagian. Nombor peristiwa, masa terawal, masa terlewat, anak panah ditunjukkan secara rangkaian antara satu aktiviti dengan aktiviti yang lain. Bahagian atas anak panah adalah aktiviti dan bawahnya adalah masa.